Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak gayanya Menteri Ekonomi kesayangan ramai, Rafizi Ramli, hendak bertukar profession, hendak menjadi seorang podcaster pula dah. Tiba-tiba pula Rafizi nak wujudkan satu podcast sendiri yang kata-katanya dinamakan Yang Bakar Menteri. Tak tahulah kenapa tiba-tiba Rafizi hendak mewujudkan satu podcast khusus yang dikatakan bakal bermula pada Januari 2024 dan akan bersiaran selama 2 minggu sekali. Mungkin ini satu cara untuk Rafizi standby kerjaya yang kemudian, sebab dia tahu hayatnya selaku seorang menteri tak lama. Mungkin bila-bila masa sahaja kerajaan ini akan tumbang. Jadi bak kata orang tua-tua, sediakan payung sebelum hujan. Jadi dia pun dah standby dengan profession baru. Mungkin mengambil pendekatan dan juga inspirasi daripada Khairi Jamaluddin dan juga Syahril Hamdan yang selepas dipecat dari UMNO saja terus mewujudkan podcast Keluar Sekejap dan jadi sangat-sangat popular sampai dapat banyak tajaan dan macam-macam lagi. Berbalik pada Rafizi Ramli ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ikutkan idea podcast untuk Yang Bakar Menteri ini sebenarnya bermula rentetan daripada cabaran beliau terhadap sahabat saya iaitu YB Viral, di mana pada asalnya Rafizi ini dia mencabar YB Viral untuk debat terbuka ekonomi lantaran koyak dengan kritikan demi kritikan yang telah dilemparkan oleh YB Viral terhadap beliau. Tetapi itulah, bila dah ajak orang debat terbuka, bila orang tu dah sahut dengan kata okay fine, hantarkan surat jemputan, tiba-tiba tukar nak jadi podcast Q&A. Dan bila YB Viral kata tak nak podcast, nak debat, anak-anak papa semuanya meremut, kata konon-kononnya YB Viral pengecut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak ambil kesempatan dekat sini nak cerita, nak khabar kenapa kita tolak podcast, kenapa kita mahu debat. Format antara podcast dengan debat ini berbeza, tak sama. Walaupun ada anak papa kata, dengan podcast pun you boleh berdebat apa? Tak sama bang. Debat ini dia ada formatnya yang tertentu. Sebagai contoh, debat akan ada seorang yang menjaga masa dan akan ada seorang moderator yang akan bertindak sebagai pengawal suasana. Dan setiap peserta debat akan diberikan tempoh masa yang tertentu itu sahaja untuk menyampaikan hujah-hujah dan juga untuk membalas hujah lawan masing-masing. Dan biasanya masih diberi mungkin seorang boleh bercakap dalam 5 ke 7 minit. Lebih kurang macam tu. Dan setiap kali orang itu bercakap, kita tak boleh nak potong, tak boleh nak sanggah, tak boleh nak mencelah. Kena tunggu dia habis cakap. Bila orang tu dah habis cakap, barulah lawannya akan menggunakan masa yang dia ada untuk dia punya slot pula untuk pertamanya membalas balik, membidas kembali hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pihak lawan itu dan kemudian menyampaikan hujahnya sendiri. Kalau podcast, siapa nak jaga semua tu? Siapa yang akan memastikan yang setiap pihak ini dapat mematuhi peraturan ala-ala debat? Tak boleh masalahnya. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami ini tak nak mempopularkan Rafizi Ramli punya podcast. Kami tak nak dijadikan sebagai satu bahan untuk orang kata apa, menaikkan populariti Rafizi. Macam mana kita tahu menteri-menteri sekarang ni bukan popular sangat. Yang popular adalah influencers seperti kami. Kalau tak adalah. Kalau Papa Berry sendiri contohnya, berjalan sana berjalan sini sampai ke Arab Saudi, orang boleh kenal Papa Berry siapa. Kau bayang? Mungkin kerana itulah Rafizi nak buat podcast kemudian menjemput YB Viral untuk menaikkan rating podcast beliau. No. Kami tidak akan terperangkap dengan taktik Rafizi untuk mencepatkan kenaikan podcast beliau. Nak naikkan podcast, guna cara anda sendiri. Jangan gunakan populariti kami. Jangan guna konten-konten kami untuk promosi podcast anda. Tak mainlah cetak rompak. Jadi berbalik kepada isu Rafizi nak buat podcast ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sejujurnya saya tak heran lah Rafizi nak buat apa pun. Nak buat podcast ke, nak buat rancangan masak-memasak ke dan sebagainya. Suka hati dia, pandai-pandai dia, diri dia sendiri. Saya tak ada tanggungjawab untuk kata boleh ke tak boleh. Tetapi fikirlah ya, beliau ini selaku Menteri Ekonomi pun tak perform. Tugasan yang diberikan pada beliau tidak jalankan dengan bagus. Ekonomi negara kita ini malap je dia dulu sampai sekarang. Dan beliau juga mendapat banyak kritikan daripada pelbagai pihak, termasuklah dari Merdeka Center sendiri. Dan juga pensyarah daripada UM mengatakan bahawa beliaulah antara punca mengapakah populariti Kerajaan Perpaduan ini, mengapakah populariti Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi sangat-sangat merudum di mata rakyat pada ketika ini. Kerana beliau tidak perform. Dan benda-benda ini bukan saya cakap tau.
Saya cuma menyampaikan apa yang telah diperkatakan oleh para ahli akademik. Jadi tak boleh tuduhlah saya ini walaon nak kutuk Rafizi. Ahli akademik banyak yang kata begitu dan takkanlah semua ahli akademik yang mengatakan Rafizi ini underperform, seorang yang gagal melaksanakan tugasnya. Adakah mereka semua ini walaons? Jadi, untuk seseorang yang mendapat kritikan yang sebegitu rupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah lebih baik kalau Rafizi ini instead of nak cabar orang itu berdebat, nak cabar orang ini podcast, nak buat podcast sendiri tiap-tiap 2 minggu sekali, lebih baiklah beliau menumpukan tugas beliau selaku Menteri Ekonomi, fokus untuk memantapkan kembali ekonomi negara ini, fokus untuk mengembalikan segala formula-formula yang luar biasa yang pernah beliau ada selama ini, yang beliau selalu canang-canangkan dekat pentas-pentas ceramah sejak dahulu sampailah nak ke PRU yang ke-15. Jadi rakyat sebenarnya merindui formula-formula Rafizi ini sampai kesudah tak ada. Bahkan sebelum PRU 15 dia kata apa, menteri banyak-banyak ini satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Jadi rakyat sekarang ini pun bertanyakan soalan yang sama. Dulu anda kata ada banyak sangat formula, tapi bila dah jadi menteri, formula itu entah hilang ke mana. Otak anda letak dekat mana, wahai Rafizi? Tetapi itulah dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Daripada Rafizi menggunakan otak untuk menjadi menteri, dia menggunakan otak untuk buat podcast, untuk jadi seorang podcaster pula dah. Kepada Rafizi Ramli, anda pilihlah. Kalau anda nak jadi seorang podcaster atau YouTuber dan sebagainya, berhentilah daripada menjadi menteri, berilah jawatan Menteri Ekonomi itu kepada orang yang lebih layak, sebagai contohnya Datuk Johari Gani. Ataupun kalau anda nak jadi menteri juga, tak payah mengena-ngena hendak menjadi seorang podcaster ataupun YouTuber. Tetapi mungkin macam saya katakan awal-awal tadi, Rafizi ini seorang yang bijak. Kerana apa? Kerana dia telah bersedia dengan kerjaya alternatif sekiranya kalau kerajaan perpaduan madani ini tidak bertahan lama dan beliau kehilangan jawatan menterinya. Sebab apa tahu? Sebab saya yakin ramai rakyat Malaysia sebenarnya bertanyakan soalan ini kepada kerajaan perpaduan madani, dan kalaulah sampai 40 orang, lebih 40 orang tanya soalan yang sama, benda itu mungkin jadi kenyataan. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?